Yang mana yang sedap? Yang ni ke itu? Ni Itu ya. Tinggi sangat. okey. Nak berhenti, nak berhenti je azan isyak tak ada ya. Ceramah benda ni tak payah lah. Cuba je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan imam, tuan pengerusi Madrasatul Islamiyah. Unik tempat ni, 2 kali saya round tadi. Cantik tempat ni, padat batu. Kedai makan pun tebing-tebing bukit ni. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada semua ahli jawatankuasa penganjur, jawatankuasa pengurusan, seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan, para pegawai daripada jabatan-jabatan, khususnya Jabatan Agama Islam, Jabatan Agama Islam Wilayah, seterusnya pihak berkuasa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam majlis ilmu yang cukup besar, maknanya cukup besar ganjaran yang kita kerja, tuan-tuan, yang mana disebut oleh Nabi ketika Hanzalah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, macam manalah cara nak elakkan kami ni jadi munafik? Kenapa pula Sayyidina Abu Bakar tanya? Cubalah kau tanya kat Rasulullah, macam mana nak elakkan kami jadi seorang yang munafik? Kenapa kau cakap macam tu? Ialah bila kami bersama dengan Rasulullah, bila Rasulullah cerita pasal syurga, terbayang syurga. Bila Rasulullah cerita pasal neraka, takut betul nak buat dosa. Tapi bila jauh daripada Rasulullah, mulalah leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan anak-anak, leka dengan keluarga, leka dengan dunia. Macam mana tu? Jadi bila soalan tu dipanjangkan pada Rasulullah, Rasulullah jawab apa? Perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah. Selalulah datang majlis-majlis mengingati Allah, termasuklah ceramahnya. Ceramah ni nama ceramah, tapi nak mengingatkan Allah. Tak ada dah yang ceramah ni ngajak kita bertumbuk, tak ada. Tak ada. Tak ada dah ceramah ngajak kita kan buat benda-benda tak elok. Siap ada, sebab nak buat benda elok lah tu yang diumumkan tadi. Kan diumumkan tadi kalau berlaku apa-apa, macam mana nak keluar, pintu masuk mana nak keluar. Jangan main rabur je semua pintu nak masuk kan. Kan pintu imam pun dia tak ajah kan. Tu yang bagi perempuan keluar dulu, sebab perempuan kau berasak dengan lelaki dah jadi fitnah cerita lain pula kan. Biarlah perempuan keluar dulu, walaupun bangsa perempuan ni biasa daging, dia tetap nak keluarkan dia kan. Kan dia nak ambil gambar kan, dia tunggu kan, dia tu semua satu hal kan tu kan. Jadi semua dah baca dah tu, tapi mana ikut SOP, jaga penjarakan. Adalah satu tompek seperti itu, sekarang dah tak payah 1 meter dah, 1 siku je dia. Wah senang. Lepas tu bila masuk gambar, ramai pula datang oponing dia, tuan tolong keluarkan gambar tu, takutkan polis marah saya pula. Tahu lah takut. Tu semua lah tu, saya tak tahu dah kan. Jadi malam ni kita cerita tahun baru hijrah. Kejap ya kan, kejap ya dah 1 empek 2. Macam kekok lagi nak tulis 1 pepek 1 tu, belum dapat lah tulis 1 pepek 1 tu, batu tulis kan, dah 1 pepek 2. Kejap ya. Maknanya apa?
Maknanya apa? Cepat masa berlalu? Tak, makna nak mati dia tu. Dia kalau kita rasa copek tu memang nak mati. Senang kan sepek, betul? Kan orang dulu kan ingat macam budak-budak puasa kan, budak puasa kau ambil nak buka puasa, nampak tak? Budak-budak dia akan cakap lambat betul nak buka puasa ni. Jam ni macam tak bergerak. Budak sekolah rendah tu. Masuk sekolah menengah, kejap dah berbuka. Kejap dah buka, tetapi lambik betul nak raya. Nampak cara dia? Bila masuk orang berkojo pula, kan? Kejap-kejap raya, kejap-kejap raya. Macam kita pula, lah baru raya itu. Dah raya balik. Tu memang nak mati dia tu. Senang kan tuan-tuan, tak ada cakap sekali cepat masa berlalu, tak ada, memang nak mati. Itu sebab Imam Al-Ghazali tanya, apa yang paling okey kan? Mak, ayah, adik-beradik, betul tu betul, tapi paling tepat yang paling okey mati. Itu sebab hari ni cerita tentang, bukan nak cerita pasal mati dia, tu maknanya tu tajuk mati tu lagi sedap cerita tu, makna kena panggil lagi lah mana ni tajuk lain hari ni, mana kena jemput lagi untuk tajuk lain pula kan, cara itu kan. Jadi tajuk kita tahun ni Ma'al Hijrah kan, tahun baru azam lama. Apa maksud azam lama ni? Tahun baru azam lama. Kalau orang nak pandang benda tu negatif, mungkin orang cakap tahun ni baru tapi perangai sama. Tak, azam lama maksudnya apa? Azam lama, semua orang nak jadi baik, tak ada siapa nak jadi tak elok dah. Semua macam mana setan mula perangai orang tu, bini dia nak yang baik-baik tu. Perempuan yang tak elok macam mana pun dia kata dulu kalau banyak dosa dia nak cari lelaki kalau boleh macam pengerusi majlis tadi kalau boleh. Contoh ni bukan iklan dengan ini, contoh. Jadi makna kata yang mana nak cari imam suara besar, baca tak panjang, tu poin penting dia tu. Orang komen logo pendek baca malam ni kan. kan jadi makna kata azam lama ni, azam lama kalau kita nak cakap macam tu, cuma nak jadi baik, tapi apa? Tapi tak baik-baik. Itu cerita azam lama tadi. Aku ingat aku nak berubah lah, lepas ni aku tak nak tinggal solat lepas dah baca doa akhir tahun, doa awal tahun tadi, aku tak nak buat dosa dah, tapi buat ke tak buat. Jadi azam tu tetap jadi azam lama. Nampak tak? Azam yang lama diulang-ulang nak jadi baik, nak jadi baik. Tu pun ada, tak ada mana ada doa akhir tahun, doa awal tahun ni bid'ah, tak ada lah yang cakap tu penyakit-penyakit kan, semua tak elok. Doa lah pula salah Allah suruh doa, Allah suruh minta ke Allah Ta'ala ni, minta betul-betul, ud'uni istajib lakum, kau doa lah aku makbulkan. Jangan kau risau lah, jangan kau risau tu saya tambah tu. Tapi makna Allah suruh doa, Allah sangat seronok, sangat suka kalau kita minta kali-kali. Itu beza Allah dengan manusia. Manusia cuba kita minta banyak kali, bangih pula tengok kejap dia jajab dia. Cuba tengok, tanyalah pegawai Jawi tu yang datang minta bantuan tu, muka yang sama je. Kadang pegawai tu pun jadi marah, kepal datang lagi ni macam duit dia pula, macam tu lah kan. Macam tu lah, tak nak menunjukkan manusia ni sampai masa bila orang yang sama minta tolong dengan kita pun tak tahan. Tapi Allah Ta'ala minta banyak kali Allah suruh, tapi kita yang tak minta. Minta lah, macam mana minta? Lepas semayang kita doa. Tu yang anak tu kan, kalau kita nak doa, ya Allah sesungguhnya aku sayangkan anakku, ya Allah, dalam doa kau jadikanlah dia anak yang baik. Kita doa kan. Anak kita kat belakang yang masuk sekolah agama ni, dia pun cerita kawan, malam tadi kan ayah kita kan dia doakan, dia kata dia sayang kat kita. Ayah awak doa tak? Jangankan doa, semayang pun tak. Tu anak yang lain nak jawab kan. Jadi bayang, itu maksud itu tadi, bukan dia tak doa, semayang pun tak. Lepas semayang ada harapan. Masalah kadang-kadang kita ni kadang sombong dengan Allah. Macam mana nak sombong lah, habis bagi lepas semayang bagi salam tu hilang, cabut. Susah nak cari jemaah salat macam di Madrasatul Islamiyah ni, susah. Yang tunggu sampai habis susah. Mak ngangguk kan, betul tu kan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita ni terlampau sibuk. Sahabat-sahabat makin sibuk tak? Sibuk waktu.
punya sibuk kan, tapi kita lagi sibuk. Dalam-dalam tak sibuk tu kan, dalam-dalam sibuk, berapa orang dengan sibuk lagi menyebarkan dakwah Nabi tak berhenti 24 jam sampai Nabi tak makan lah. Dia fikir dalam pada tu sahabat, je tengok sahabat istighfar berapa kali. Sahabat istighfar paling teruk pun 70,000 kali sehari. Kita dengan imam astagfirullahalazim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah 3 kali. Lepas tu astagfirullah. Alah banyak pula dia. Dia kata lebih 3 malu dia marah. Kan tak baik macam mana, tu memang penyakit kita. Tu sebab waktu Nabi naik ke langit, waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, saja ambil sikit lah, flashback sikit. Nabi menghadap Nabi Ibrahim kan, Nabi sampak kan, jumpa dengan Nabi Ibrahim dekat Baitul Ma'mur. Dan Nabi Ibrahim kata apa? Sesungguhnya tak pernah aku tengok umat yang paling masakin umat kau lah. Masakin tu maksud miskin, ataupun orang Bukit Kuari ni kata poor, macam tu lah. Kau tak faham lah kan. Tak pernah aku tengok umat paling miskin sekali umat kau lah wahai Muhammad. Nampaklah dah lah umur tak panjang, pemalih beribadah, kuih koring amalan ni. Tu ayat dia. Umur dah lah tak panjang tapi pemalih beribadah. Mengaku tak? Mengaku kan tidak? Mengaku. Kau panggil imam dah, imam tu baca tak panjang, nampak tak? Tuan-tuan nak belajar zikir perpanjang tahlil ni, tuan-tuan pergi Seremban. Waktu tanyalah siapa yang pernah pergi Seremban ni, kono pula dia memang imam yang belajar kat pondok Syekh Murtada kan. Saya tengok dia dah hilang-hilang lutut tak ya bihli dah. Arwah Syekh Murtada dulu kata barulah berbaloi lah udang galah kat dapur tu. Nampaklah ya. Ni makan nak copek makan banyak. Tak habis ponek lagi. Tukang masak tu masak, dah makan. Biar rezeki panjang iyo. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nak rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Tu sebab ibadah tak banyak. Jadi macam mana Nabi tanya? Nabi Ibrahim kata, kau suruhlah umat kau tanam tanaman syurga. Apakah dia? Tu khazanah daripada syurga yang diturunkan untuk umat Nabi Muhammad saja, yang tak dapat daripada kepada umat sebelum Nabi. Apakah dia? Itulah dia yang disebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tu sebab guru-guru kita suruh baca tu, ada setengah riwayat kata subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Tu sebab siapa yang ikut imam sampailah habis doa ada harapan baca tu. Nampak sikit tapi besar makna. Itu sebabnya ada beberapa, ada 10 amalan yang mana walaupun ringkas tapi besar makna. Nanti akan saya kongsikan dalam kuliah yang ketiga. Makna yang kedua tadi dah satu, dan ketiga lah. Makna tu lain lah ya. Kuliah subuh pun tak apa. Jadi makna kata kita ni kadang-kadang jadi sombong dengan Allah. Apa tak? Bagi salam bilang dia paling sibuk. Kok sibuk benar pun istighfar 3 kali, astagfirullah, doa sikit. Apa doa paling pendek boleh baca? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Aku nak doa tu paling baik sekali. Itu sebab ada orang tanya saya semalam, apa doa paling baik sekali baca? Itulah doa Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, kata rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Itulah baca doa. Faham tak? Fikir minta darah ya. Doa makan macam tu masalah tu kan. Iya tuan-tuan, bacalah doa. Cuma jangan kuat-kuat lah, jangan kuat-kuat. Nak apa kata Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Takut orang sebelah dengar doa makan macam ni, dengar kan orang sebelah dengar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hijrah. Tadi tu belum mula lah tu, bukan dimah apa tu. Kan? Bila sebut tentang hijrah ni dari segi bahasanya adalah perpindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dan hijrah yang paling signifikan dalam penceritaan mal hijrah ini adalah hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Ni semua tahu.
Dan Nabi sebut selepas Fathu Makkah tak ada lagi dah penghijrahan lepas itu, tak ada lagi dah hijrah lepas itu, yang ada cuma perubahan sikap, perangai, akhlak kita. Itu sebab Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak kita. Itu sebab disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik, confirm. Dia tak sebut tau. Pada Rasulullah tu ada contoh yang boleh dikatakan baik, tak. Macam baik, tak. Bajet-bajet baik pun tak. Memang yang terbaik. Maka kau ikutlah. Dah torang dalam Quran sebut yang terbaik, makna kau ikutlah. Tak adalah pilihan lain dah. Yang terbaik kenapa yang tak elok tu juga nak diikut? BTS pahal kan? BTS nak ikut penyanyi ikut kan? Yalah, ketak suban tu kadang-kadang kan, sanggup lah dengan penumbuk terbalik minat penumbuk terbalik, tumbuk kang penumbuk terbalik lah tu kan. Kan yang faham lah, tak faham sudah. Saya cakap macam tu ya. Saya balun itu, geng-geng tu dibalun dan saya balik. Lantar lah kau kan. Ya tuan-tuan dan puan-puan kan. Kenapa jadi macam tu? Pelik tak orang mengidolakan orang yang tak cukup ni, yang tak cukup, tak tahulah lahir salah bulan ke tak tahulah. Tapi kenapa? Sedangkan yang elok ada ni. Kau ni cubalah jadi pemaaf. Sedangkan Nabi pun ampunkan umat. Ni kan pula kita. Apa jawab? Itu Nabi je. Aku ni bukan Nabi. Bayangkanlah kalau Nabi dengar, tentu-tentu Nabi kau cik hati. Nabi memang suruh kita ikut dia. Mana? Tu sebab dengan anak-anak kita pun Nabi ajar mana? Ta'dibu auladukum bisalasati asya. Didik anak kamu dengan adab tu. Ta'dibu tu mengadabkan anak kamu tu dengan salah satu asya, dengan 3 perkara. Nabi ajar. Yang pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suruh dia sayang Nabi. Kita kena sayang Nabi. Ya ke? Nombor 1 sayang siapa? Sayang mak lebih ke sayang abah lebih? Nabi. Anak pula kan memang sekolah tahfiz, sayang Nabi lebih. Merah muka abah. Ya. Ya, anak-anak kita tu sebab hantar sekolah agama tuan-tuan. Mahal Ustaz, 700. Kau bayar extra full package. Top up tiap-tiap minggu. Kau berkira buat agama. Tu sebab macam tu, anak bila rosak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terlibat dengan benda-benda tak elok, bayar 20,000 sebulan dekat pusat pemulihan pun belum tentu boleh ubah dia jadi baik. Tu sebab jangan berkira bab agama. Berapa Ustaz? Cakap berapa? 700 Ustaz. Okey, saya bayar 50 dulu. Tak apa. Itu yang banyak tu tunggak sekolah agama. Kan, tapi makna kita nak anak kita sekolah yang terbaik. Bab agama ni tu semacam orang perempuan kan, orang perempuan. Mulai petang tadi saya cerita tentang duit apa? Duit suamiku, duitku juga tajuk petang tadilah. Insyaallah. Makna nafkah ni, nafkah isteri ni, situasi nafkah lah. Orang lelaki tahu zahir dan batin, tapi zahir tak apalah, settle lah tu. Batin tu jangan ingat yang atas katil dia, tu pun ia jugalah. Tapi ada satu lagi nafkah batin ini, termasuklah juga batin ini adalah memastikan isteri dapat ilmu agama. Tu pun nafkah. Kadang-kadang bukan semua orang boleh mengajar isteri macam pengurusi tadi. Pengurusi juga nak mau naik kan. Bukan semua. Kadang-kadang dia boleh, mungkin boleh ajar, tapi dia sibuk. Dia pegawai. Contoh pegawai polis. Dia pegawai sibuk ke sana ke kemari, outstation. Maka kalau kita tak boleh nak mengajar isteri kita, jangan dihalang isteri kita belajar agama. Macam tu. Itu sebab orang lelaki kena faham tu. Bila bini nak pergi, kau dengar cakap suami kau, jangan jadi dahaka kau nak pergi kelas aku tak bagi tu. Ada lelaki macam tu. Tapi nak pergi bila? Besok pukul apa? Pukul 3. Tak apa, besok abang hantar. Steady suami. Macam ni cap besok abang hantar. Abang dia open tau, lelaki pun boleh masuk. Ya, tak apa, abang cover line.
Kau masuk, abang steady. Nanti jadi apa-apa berlaku, abang standby kat luar. Sabarlah. Nanti abang ambil lah poin daripada kau. Dia tak ada nak masuk dah. Tak apalah, tapi jangan halang isteri kita untuk belajar agama. Okey. Jadi makna penghijrahan tadi, dia kata perubahan yang kita nak cerita ni, perubahan akhlak tadi yang disebut Nabi kata ajar anak kita tiga perkara tadi, bihubi Rasulillah, sayang Nabi. Yang kedua bihubi ahlihi, menyayangi ahli keluarga Nabi. Dan ketiga biqiraatil Quran, dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi ringkas cerita sebelum saya usik tu balik, ceritanya perubahan yang kita nak cerita, berubah daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik kepada lebih baik. Tetapi yang paling penting, perubahan ini biarlah sejajar dengan syariat kita, iaitu apa? Iaitu mestilah kerana Allah. Itu perubahan yang paling simple yang kadang-kadang kita lupa nak buat. Kita buat banyak dah kebaikan, tuan-tuan. Kebaikan, insya-Allah saya yakin orang kita paling banyak buat baik, tapi kadang-kadang dia terlupa niatkan kerana Allah. Sayang sekali. Kenapa kau nak kahwin? Ceritanya budak tu. Imam tanya soalan simple, kenapa kau nak kahwin ni, dik? Pengantin tu, sebab saya rasa saya dah bersedia. Oh ya dah. Kenapa kau nak kahwin? Mak bising lagi tu. Dia mak bising, dia tak tahu mak memang sentiasa bising. Kau ingat kau kahwin tu senyap mak kau kan tanya, bila nak beranak? Dah beranak kan laki anak kau tu. Bila nak anak perempuan? Kau tak pandai tu. Tak pandai kau apa tu. Lepas tu dah ramai pun anak kau. Cukup dah tu, bising lagi. Nampak tak? Yang seorang tu kenapa nak kahwin? Umur dah banyak, Ustaz. Yang seorang kenapa nak kahwin? Kawan-kawan semua habis kahwin dah. Saya belum tu. Susah nak jumpa. Kenapa kau nak kahwin? Kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasa yang jawab nak kahwin kerana Allah ni biasanya orang yang dah kahwin. Tu masalah tu. Kenapa abang sibuk nak kahwin lagi ni? Kenapa? Kerana Allah. Dia mana tu dah dapat jawapan. Tapi dia belum tentu lepih lah. Boleh cubalah kan. Dengan lillahi ta'ala. Sebab dalam surah An-Nisa ayat 100 Allah beritahu, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muragaman katsira wa sa'ah. Yang bermaksud barang siapa yang berubah ni, berhijrah ni, fi sabilillah, di jalan Allah, niat kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Yang risau niat kerana Allah. Barang siapa yang niat kerana sesuatu, maka itulah dia akan dapat. Itu sebab Nabi sebut kan, Nabi sebut hijrah tu hadis yang paling popular yang kita dengar, inna a'malu bin niat. Sebab waktu Nabi nak berhijrah tu ada seorang lelaki nak ikut Nabi berhijrah, bukan kerana Allah, bukan kerana Islam, tapi dia berhijrah sebab ada seorang perempuan yang dia agama, yang dia minat kat perempuan tu, dia cinta kat perempuan tu. Perempuan itu ikut Nabi, maka dia pun ikut. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berniat dia nak berhijrah tu kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, maka manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Takat tu lah kan. Kalau itu yang jadi orang beribadah tu, kadang dia dapat ponek ya. Sebab cerita tu lah Nabi kata tadi, ada orang koja dia semayang tu, berkoja-koja dia semayang, berkecapui ada 9 cakap tu nak copek. So dapat apa? Ponek lah. Yang seorang tu apa? Sebab kau semayang mak mentua ada. Saja aku semayang aku semayang subuh 2 rakaat kerana mak mentua dia ke rumah teh. Allahu Akbar. Main bosa so biar mak mentua dong tak bilik sekolah. Menantu dan semayang teh. Ni yo. Tu budak-budak sebelum kahwin dengan BBNU, budak baru nak up ayat dia nak kahwin tu semua elok. Assalamualaikum makcik sihat kemain ni nah. Tu sebab Nabi aja kan, Nabi aja. Sampai ni kahwin tak ada lagi dah kita nak pilih kriteria tu. Pertama agama, mesti kau ajar lu agama. Tengok agamanya mana. Pakcik nak tanya kau ni, kau cukup baca sikit Fatihah nak dengar. Macam tu testing. Bukan apa. Kadang-kadang bukan apa, saya nak cerita satu perkara, tanyalah sahabat-sahabat pegawai Perajawi je, tanya mereka yang kahwin yang berlainan agama ni, tak ada masalah.
Okey, tapi satu perkara ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau adalah ahli keluarga kita nak berkahwin dengan orang yang berlainan agama, dia nak masuk Islam, satu ya pesan saya, suruh dia masuk Islam dulu, belajar agama, paling tidak belajar agama Islam dulu 6 bulan paling kurang, belajar, lepas tu barulah datang bawa nak nikah lah. Tak apa, nanti dah kahwin sok baru belajar. Jangan. Banyak bona yang terbabeh, banyak bona yang jadi depan mata tuan-tuan tanyalah pakai jauh itu. Berapa ramai orang dengan niat yang elok nasib lah. Kadang-kadang belum cerita lagi, sudahnya yang masuk Islam tu lagi elok daripada yang memang Islam tu. Ramai juga. Lepas tu dia kecewa lah, sebab patut yang membimbing dia tu tak. Nah, tu penting belajar kan. Ramai bila nak kahwin belajar. Tu sebab dia ajar Nabi kata, pertama tengok li jamaliha, tengok mu cantikkan rupa paras sebab nak hidup dengan dia bukan sehari dua kan, bertahun-tahun. Kedua, tengok dari segi keturunan elok tak keturunan, tengok harta dia. Jadi bukanlah kata boleh kiki harta tu, tapi makna taklah sorik benar memolo kan. Tapi yang komplit agama, dan Nabi kata paling selamat ambillah agama, sebab muka tak lawa boleh hijaz. Betul tak? Tengok orang dulu tak ada Maybelline, tak ada tacap-tacap apa dah macam tu, elok. Tak ada lah berkilat-kilat warna muka kan, tak ada. Okey, biar nak 8, 10 muka biasa-biasa. Makin karen tak ada. Pukul 8 dah golap, raba-raba terasa jadi macam kan. Tapi ambillah bahagia. Nak tunjukkan bukan rupa paras jadi hal nombor satu, tapi agama tu kan. Begitu juga kalau dari segi tak ada harta, kadang dah kahwin murah rezeki, ada harta lain tak ada masalah. Begitu juga keturunan, kalau dia tidak baik sekalipun, bila dah kahwin membentuk keturunan yang baik-baik, mudah-mudahan tu ya kan. Jadi tuan-tuan, pertama mahabbah, kecintaan pada Allah tu penghijrahan yang kita nak buat daripada dulu lagi, berubah niat semuanya biarlah kerana Allah. Cuba kalau kita cari buku apa hidup dengan bismillah, bismillah kadang kita kan, itu yang rugi saya cakap tu, kita dah sebut macam dia dah jadi macam prosedur tu. Kita minum air kan, bismillahirrahmanirrahim, kita kan ambil je bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Kita memang baca bismillah, tapi hati tak ikut. Bismillahirrahmanirrahim, lah lupa niat kan. Mana tak macam tu? Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud bismillah? Dengan nama Allah. Tu sebab kalau dapat hati ikut, ya Allah mudah-mudahan dengan aku minum ni dapat aku tenaga. Apa? Paling best waktu PKP lah. Dan poning ke baru tahu penceramah ni. Sibuk berat dengan gaya penceramah, bangang sekejap. Apa tak bangang, cakap seorang-seorang. Lepas tu kan, orang ni dongeng ke tidak aku cakap ni tak tahu. Betul ni pengalaman sendiri, 10 minit pun payah nak habis. Apa benda lagi aku nak cakap ni? Dulu ceramah sampai 2 jam steady sebab ramai orang. Tu belum cerita saya ceramah untuk Kementerian Pelajaran 2 jam ceramah, rupa tak on. Mampu orang tu tunggu, kenapa tak mula-mula ni? Cakap seorang-seorang kat ruang tamu 2 jam ponik, lepas tu potang tu ulang saya lagi, sabarlah. Macam mana kan. Tapi waktu PKP tu niat ni dalam hati ni kerana Allah, betul tuan-tuan. Sebab kita dah tak boleh nak pergi lagi. Masa tu baru tahu pasang tiang, sarangnya, handphonenya. Tengok tu cabaran Jadi sudah kita orang bincang sesama penceramah ni, jadi kita ceramah setengah jam, lepas tu kita baca lah soalan-soalan kat bahagian komen tu, betul juga. Awak pun ceramah setengah jam, baca bahagian komen tak ada soalan tu cantik langsir langsir ditegur, sah betul, pandi betul orang. Tanyalah soalan kan, ada time tanya boleh tanya, tapi ada yang tanya lah kan. Jadi Allah uji kita, tapi kalau kita niatkan Allah, kita tak kisah macam orang tu. Tu sebabnya ada orang baru sadar selama ni bila dia letak dalam hati duit lah segala-gala, poning lah kepala tuan-tuan. Ada pencemah-pencemah yang monong tuan-tuan, sebab pencemah tu dah biasa letak ago tertinggi
Oh 5,000 tak boleh kurang. Ada. Bukan saya lah. Ada tu 5,000 tak boleh kurang. Masuk tiket flight macam ni. Oh mai. Ada. Kau meniaga ke apa? Kan? Sebab janganlah tak agur lah. Dah berapa kemampuan ni? Nak bayar berapa? Kita boleh bayar 1,000. Alhamdulillah. Kita orang boleh bayar 300 je. Okey. Itu benar. Kalau dia betul-betul niat kerana Allah, terus. Kan? Tapi janganlah dikurangkan. Tak adalah gurau ya. Tapi memang ya. Saya pernah sekali ceramah tu ni, saya selalu cerita ni. Saya nampak panggilan ceramah kayak bentuk. Faham? Sempadan Kuala Lipih. Pada Surabaya pergi sana lebih tahan lah. Dia cakap dengan PA saya, bajet kita orang 300 ya. 10 sekolah combine buat motivasi. Bajet kami 10 sekolah ni 300 ya. Dia pun cakap, macam mana ni? Tak apalah. Saya macam ni jadi tak nolak. Dia cakap dia okey ya. Cuma cubalah tanya, kalau ada surau-surau ke mana tompek lain dia nak, tak adalah apa satu tompek ya. Sebab apa? Saya gama antara-antara tu boleh nyinggah makan ikan patin. Sana ikan patin ni sadap. Iyo, beza dengan tempat lain tu, lain macam sadap ngeletek-ngeletek nyawa makan tu, betul. Makan ikan tu dah, kita meletek nyawa makan. Iyo. Yang budak yang jual ikan patin tu cakap, Ustaz, kita jual harga murah je Ustaz. RM17 sekilo tu. Tapi kalau ikan patin buah Ustaz, RM200 sekilo. Kalau patin muncung Ustaz, RM600 sekilo. Kalau kami makan pahit, jual manis. Dia tu, dia kata tu. Pandai waktu dia bercakap kan. Tapi memangnya, jadi sudah saya pun pergilah. Jadi adalah satu surau lagi pun ambil. Jadi okeylah saya pergi 2 tompek. Walaupun jauh, tak adalah bayar mahal. Okeylah tu, syukur. Bila sampai kat sekolah, Allah tunjuk kat saya sekolah tu, yang 10 sekolah motivasi tadi combine. Rupa-rupanya setiap satu sekolah tu, calon UPSR satu sekolah tu 2 orang. Yang satu sekolah tu seorang. 300 itu pun tuan-tuan dan puan-puan, bayangkanlah cikgu-cikgu tu kongsi seorang sikit. Bayangkan kalau saya tolak tak kehampur cikgu tu. Dia dapat tengok Samsul Debat tak datang sekolah kita dah. Kan? Alhamdulillah. Iya. Bukan tak pernah orang bayar mahal kat saya. Ada. 30,000 bayar. Ada. 1 jam setengah 30,000 Johor. Sini ada bagi umat borik Alhamdulillah. Tuan, rezeki cash dah. Saya pun capek-capek lah. Jom berhenti kat bank dah. Saya pun bank in lah. Sebab kerana saya tak biasa pegang duit banyak, orang perempuan boleh bau. Dia campur belerang tu. Salam cium tangan, dapat duit kata dia tahu dah. Wow. Marah rumah saya tak adalah saja ya. Jadi lepas tu saya dah masuk. 30,000. Mula ikat yang pertama tu maksimum. Berapa dia bayar ni? Saya pun langsung masuk. Ada ikat kedua, ketiga masuk 30,000. Main-main tu. Penceramah paling mahal di Malaysia. 1 jam setengah. Mana setiap setengah jam 10,000 jam. Yang tu tak masuk dalam kereta tak. Telefon punya, hello, Assalamualaikum tuan, minta maaf sangat salah sampul dah. Salah sampul tuan. Cerita apa? Joki saya takat tu 5 minit dia masuk duit tu. Tak apalah. Kan, tapi saya memang jenis gurau. Tuan, tolong tuan tadi salah sampul. Ada kau bagi 30,000? Jangan tuan, mati saya kena charge ni sekarang kata. Lepas saya kata tak apalah, saya transfer balik. Dia kata dia suruh tolak duit dia berapa, saya tak ingat 2,000 ke berapa, tak ingat. Saya kata dengan dia, macam ni lah, saya pulangkan balik semua kat kau transfer balik kat saya ni berapa yang saya patut dapat. Sebab dari segi audit pun tak elok, saya kata. Kalau tolak saya akan terpulangkan semua. Jadi itulah cerita. Itu sebab niat kerana Allah senang. Sebab tengok mak ayah kita dulu, bukan sebab duit. Tak ada. Anak-anak jadi orang bukan sebab duit. Arwah abah saya dulu nak masukkan duit, saya mari belajar kat UiTM UiTM kat London, Alu Gajah Melaka. Lendu dia nak masuk duit, dia nak masuk duit belanja RM50. Dia pergi kat bank masa tu, dekat bank kat Seremban tu dia masuk. Lepas tu dia pergi kat motor belakang, ada orang lari bawa beg. Dia langgar arwah abah segomok tu, badan besar tu, dalam ni tak ada siapa lawan dia dah.
Abah saya memang gomok betul waktu pergi sekolah rendah makin semua golak kan saya, sebab bila saya duduk belakang abah saya naik motor orang tak nampak saya ada belakang. Memang ni cerita betul, bukan saya kutuk, tapi abah saya memang dia memang gomok lah. Jadi bila orang tu langgar abah saya, dia terjatuh dengan beg tadi terjatuh, dia lari tinggalkan beg tu. Yang seorang lagi datang toy tokam beg tu, seorang yang kerja tadi toy tokam beg tu, dekat beg tu terbuka zip itu nampak penuh duit. Masa tu dia cakap dengan abah saya, pakcik kita bagi dua. Abah saya kata, kau nak ambil lah. Abah saya start motor balik. Abah saya bukan senang tuan-tuan, kojo memang kojo tak ada apa, kojo biasa je. Main kojo kilang Dunlop pillow, kilang Dunlop pillow kat Soman tu gaji RM300, bagi dua, 1,5 kan, 5 bulan kan, setengah bulan bukan sana. Lepas tu tolong mak saya, lepas tu abah saya lepas tu kilang tu dah tutup, dah ada take over daripada Sam Dabi tak silap saya. Lepas tu dia dah masuk tolong mak saya bernego ya, tolong. Jadi duit tu penuh beg tu. Kau nak ambil lah. Abah saya start motor balik sampai rumah, mak saya punya marah lah, apa bang tak ambil? Abah saya jawab satu je, kalau dia dah ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak tu, jawabnya. Duit yang kita tak tahu ujung pangkal ni kan, memang kepantangan orang dulu. Biar dia kita miskin, lapar, mati, kebeluran, tapi jangan kita ambil duit-duit tak elok. Tentu orang dulu kan. Orang sekarang malulah bang naik motor, orang dulu jalan kaki kan. Berkat anak-anak berjaya. Cuba tengok yang Jawa tu makan sayur bening, sayur bening kan. Saya tahulah belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang tu muka macam Pan Asia tu, kacukan Jawa cuba Minang jadi janang, bantai lah. Tapi sayur bening tu sayur air. Hari ni anak-anak balik, kalau mak dia masih, mak buatlah bening sikit, mak suruh mak dia buat bening tu, bukan susah bona pun. Tapi dulu buat bening tu bukan sebab sadap bona, tapi sebab masa tu je yang ada. Luk cuk paku, sedap mana cuk paku tu, main dah lah cuk paku, mana ada siapa tanam, tak siapa punya tepi jalan tu kan cuk paku ni tumbuh liar, tak ada siapa tanam cuk paku yang bohong lah tak ada. Ya, tapi berkat kan, berkat bagi anak-anak makan cuk umbi, kau makan mana lauk-lauk kampung kan. Sampai hari ni ke hotel contohnya main-main lauk tu mahal kan. Begitulah dia kan, nak menunjukkan keberkatan tu. Sebab orang dulu bila kenduri apa, susah hati dia bila orang tu kenduri kalau tak bawa apa-apa. Orang sekarang senang hati, berlenggang baik, paling tidak duit ada dalam tu. Tapi tak, orang dulu dia tak ada duit, dia bawa pisang, dia bawa apa, nangkuk, kau bawa apa yang ada lah bawa tu. Sebab orang dulu bagi susu, bagi boreh, bagi bawang. Tu buat saya marah bila orang gunakan istilah mengumpik tu membawang. Bawang tu barang kawalan. Kalau masak dengan sardin sedap. Iyo, kita tukar, membawang tak sesuai, membangkai tu. Macam tu, ayolah macam makan bangkai busuk saudara dia sendiri. Tu yang patut tak pasal-pasal lah membawang. Dia konon ni kenduri kau potong bawang, yang itu mengumpik, konon macam tu lah, mengumpik lah. Tu sebab untuk bawa, sebab apa? Sedekah itu. Tadi lalu bakul tadi kan. Mana tadi tabung apa tu? Tabung surau. Sumber duit. Sebab ompek kelebihan sedekah. Pertama, mengkayakan hati walaupun miskin rasa kaya. Orang tu dulu macam tu lah. Mak-mak ni bagi semua, kita pun tak ada mak nak bagi, biarlah deh, besok kita ada lah rezeki kita. Kaya hati. Kedua, membersihkan harta. Maksudnya apa? Walaupun sikit cukup. Ketiga, memanjangkan usia. Tu sebab orang tua dulu panjang umur sebab rajin sedekah. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Senang je. Anak belajar pandai, masuk universiti pandai, keluar kerja elok lah. Belum habis kerja, belum habis belajar dah dapat kerja, belum kerja dah naik pangkat. Apa yang tu? Macam mana tu? Anda betul dia kan. Orang kita ni dia punya pemalih tuan-tuan. Kalau boleh tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Macam mana? Benar. Iya. Tu sebab orang dulu-dulu tu dia kelebihan
Bukan kata orang sekarang tak ada, ada. Tapi itu sebab kadang bila orang tua nasihatan nak dengar. Kan? Abah kau marin. Kan ada orang cakap, abah dulu susah. Ya, memang susah. Tapi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Amak-amak, ayah-ayah yang ada dalam surau ni malam ni kan, semua tanya, marin siapa yang cakap? Tak tahulah macam mana nak jaga anak-anak kita ni. Alhamdulillah, tiba-tiba dah lopeh. Semua datang surau. Okey, anak-anak semua dah ada kehidupan masing-masing kan. Ada seorang tu anak 10. Masuk 25 bulan dan hantar mesej. Sekarang telah pun masuk 25 bulan. Masih ada yang belum masukkan duit bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Macam tu lah kan. Jadi besok sokojo makin hantar notis macam tu kan. Tak ada tu, jangan risau. Murah rezeki kita. Pertama, kecintaan kepada Allah Ta'ala. Kedua, pengabdian kita kepada Allah. Kan? Allah tidak ciptakan kita melainkan mengabdikan diri pada Allah. Capai kita target kita hijrah lepas cintakan Allah tadi, buat segala-galanya kerana Allah. Yang keduanya adalah mengabdikan diri pada Allah dengan ibadah kita. Beribadahlah. Beribadah pula bukan sekadar ibadah, tapi cuba berusaha untuk menyempurnakan ibadah kita. Macam manakah cara-cara nak mencapai kesempurnaan ibadah? Pertama, mesti dengan ilmu. Pergi belajar, berazam nak belajar. Betul tak kita angkat takbir ni macam ni, Allahu Akbar. Tu sebab ada macam cara, tarik ke belakang, ke depan baru sampai. Ada orang macam ni, silang lah dulu baru turun bawah. Macam mana tu? Macam Ultraman pula lah. Macam-macam cara tuan-tuan boleh tengok. Ada Allah, guru dia hanya masa kau angkat takbir tu kau kena baca dalam hati, sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Oh Akbar. Oh nak rukuk dah lama kan, tak ada kan. Yalah macam-macam guru kan. Tu sebab senang je, dia ada tajwid itu tau. Allahu Akbar, tajwid ada tu. Itu yang paling best tu, daripada bawah nak sampai ke atas. Allahu Akbar dah sampai ke atas. Sebab tak tu waladdallin. Cuba tengok. Amin. Belum pula siapa paling panjang ni. Dan paling panjang sekali. Tu semua tu. Kau nak belajar lah. Baca apa, semayang macam mana, rukuk macam mana. Itulah Ustaz, malu lah Ustaz, nak pula semayang kat kursi. Apalah malu lah, dah sakit lutut macam mana. Itulah ada Ustaz itu, siapa tak yang share dalam grup WhatsApp tu, siapa semayang kat kursi tu mazhab kursi lah. Ada kan kurang asam tu. Kan ada orang cakap boleh tapi cara kaedah macam mana, kursi, kaki kursi kat belakang jangan ganggu saf belakang. Lepas tu bila apa perbuatan kita yang macam mana yang kita boleh setakat ikut yang paling maksimum yang kita boleh buat tu kita buat kan. Janganlah bawa kursi besar, sofa bawa jangan, itu makan space tu kan. Tapi tengah PKP ni tak apalah kan. Itulah tu kan. Jadi macam-macam kau naklah belajar. Kau tak boleh pergi kubur pagi raya ikut Yahudi teh. Ya, boleh pergi tak? Boleh, cuma jangan sampai mewajibkan. Kan ada setengah kampung tu pagi raya kedua kita akan buat tahlil beramai-ramai kan, contoh kan. Jadi tak boleh pergi hari ni, kita pergi besok. Tak, dia jangan sampai mewajibkan. Kenapa raya kedua boleh, raya ketiga boleh, tak boleh pergi. Jangan sebenarnya kubur, tengok amalan orang tu macam mana. Amalan Yahudi tu dia pergi kubur mengatap-atap kat kubur tu. Kita tak ada macam tu dah kan. Bangunlah kau bang, rindu kat kau bang, bangunlah, bangun betul so kau mati. Tu peranjat tengok kan. Dah, tu masalah orang itu. Tak, jangan pernah-pernah macam tu hukumnya. Tu susah warna lah Islam ni. Hai. Kawan tu nak orang Kelantan, kahwin ni 9. Itulah sekali dapat balik Kelantan, taklah boleh pergi kubur. Ikut Yahudi ke apa? Tak ada mana dah. Pergilah. Pergi kubur tak ada mana baca Yasin dah. Nabi tak ajar teh. Nabi nak baca apa? Baca surat khabar.
tak apa bondo. Buat bondo baik kan. Contoh malam nisfu Syaban ada yang buat baca Yasin 3 kali, boleh. Nabi kata malam nisfu Syaban tu hidupkan dengan amalan. Kau boleh baca Yasin, baca Yasin. Kau tak boleh baca Yasin, kau nak baca satu Quran, baca satu Quran tu. Nak semayang malam, buatlah. Cuma di umat akhir zaman ni nak beritahu ya, ulama-ulama Nusantara dulu dah kaji, bapak pemalih orang akhir zaman ni. Tu sebab nak Melayu. Ya, orang Melayu paling malih halin. Kau zikir sikit-sikit je. Kan? Jadi tu sebab dia dah kaji tu disusun dekat buku, dekat kitab kita kan, kitab Yasin tu belakang tu ada kaifiat tahlil kan. Dia susunkan. Nak ikut boleh, tak nak ikut pun boleh. Kalau tarawih nak Abdul Zikri fa'alamu annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tarawih buat pun boleh. Tak salah dah, tapi saja disusun tu kita baca ayat ni semua ada kelebihan tu. Kan? Tak ada salah dah. Cuma tinggal lagi kita ni nak beriman. Pertama ilmu. Tu sebab kena tahu. Tu kena tahu. Tu bulan puasa itu ada orang tanya, saya dengan Abang Sam surau-rau dekat Bukit Aman. Dan soalan ni biasa tanya, nak tanya ilmu, nak tanya kalau kami baru kahwin, berani betul perempuan tu tanya, kami baru kahwin, patut kami bersama, tiba-tiba azan, macam mana? Contoh soalan salah baru kahwin kan, tiba-tiba azan, macam mana tak kan? Abang Samsul awak, suruh dia jawab, dia pas kat saya pun tanyalah. Sebelum saya jawab soalan tu, saya nak tanya, waktu azan tu sudah ke atau sedang? Saya tanya dia tu galak dia. Yalah kau nak tahu kan, pun boleh bisa jawab kan. Saya kata kalau sedang dengar Allahu Akbar berhenti macam tu jangan Allahu Akbar sikit lagi, jangan. Ayo, tak faham kau dah azan tu. Dah masuk waktu kan. Dia tak perasan. Jadi pertama dengan ilmu, belajar semayang, puasa, apa semua. Ibadah kita mesti dengan ilmu. Tak ada lagi dah ikut-ikut. Kalau tidak jadi macam burung kakak tua. Burung kakak tua tu kalau kita ajar dia letak sekolah tahfiz hari-hari, hafal dia Quran tu. Burung kakak tua. Kan? Tapi kita dah sampai tahap bukan baca ya, kena faham. Paling tidak tu yang belajar sarap sikit, belajar sikit. Sampai sikit jadilah. Jadi bila imam baca panjang sikit, dapatlah tangkap 2-3 butir tu. Oh ni maksud ni. Macam dah dapat lah sikit. Kita pergi Makkah kan, tiba-tiba dengan imam tu baca dah menangis dah. Dah menangis dah deh. Kita tak faham. Belajarlah kan. Kadang ada setengah surau dengan masjid, dia buat tu kuliah bahasa Arab asas. Belajarlah. Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Apa maksud dia? Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Tu bukan ayat Quran, tu bukan hadis, tu bukan bahasa Arab. Tu jawi bubuh bagi. Haujana hawa jimnun hujan. Haujana tauruna tawaraw nun turun. Haujana tauruna falabatin, hujan turun dengan lebek, faurutin paut falaparin, lapar tu dia punya mengganggu handa Arab ni tipu. Saya nak cerita ni bukan apa, ustaz saya makin dia yang kena kita orang tu. Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin, pergi cari maksud, cari. Boleh tanya kalau ustaz yang best tanya ustazah kat bilik pensyarah tu, ustazah ni pemaksud tu lah, saya macam pernah dengar ayat ni, dia tu tak teraya tu. Yang rupa jawi bubuh bagi, nak bagi tahu ustaz tu nak bagi mesej kau dah ada ilmu, kalau tak nak tipu kat orang. Kedua, bab ibadah, nak capai kesempurnaan ibadah adalah ikhlas. Semayang ikhlas, puasa ikhlas. Kemudian ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Semayang ngumpet laju ya. Kan semayang aduh ya bondo. Macam tadi kan pengurusi cakap, jadi saya minta SOP perempuan keluar dulu. Pula kita keluar dulu pula. Apa tu? Tak apa-apa dah ni. Contoh lah kan, contoh. Ni contoh saya tak cakap orang sini dah. Ni kadang dia nak tak puas hati tu ada ya. Orang tu SOP tu. Makan bungkus teh. Tak ada siapa tahu dah. Kan nampak kan? Tak, aduh ya bono tak puas hati kan.
mengumpet kan. Kadang semayang nombor ekor laju ya. Dalam dia borak-borak kat parking motor tu, kau anak porang dah 5 kau, 3 kau, belum ada rezeki lagi kau, baru 5302. Jadi tu tanya anak jadi sah tu kalau dia tarik judi ni kan. Tuan-tuan tengok macam judi yang internet tu kan, sebab saya tahu dulu yang judi yang komputer tu, yang orang heboh dah tengah viral sekarang ni kan, dah lama dah benda tu. Tuan-tuan, yang paling sorry polis nak menangkap, polis bukan tak nak tangkap, dah tangkap dah tu, dah dakwa tapi dia buka balik, dah pergi dia buka, tangkap buka. Tuan-tuan ingat apa, yang datang main tu semua dah gila dah lah kau. Dia macam ni tu, saya cerita sikit. Dia ada satu toke di kadang, dia ada 10 tau pusat judi. Malam tu dia akan pilih satu tompek akan menang semua. Siapa main malam tu memang menang satu tompek. Itu ya, siapa yang dah menang memang gila malam tu. Saya pergi operasi dengan SPRM, dengan polis, dengan AADK dulu waktu saya kojo makin kan. Ada kita bawa, kita rampih satu mesin judi tu. Ada satu hamba Allah Melayu Islam ni dipolok mesin judi, janganlah bang tengah menang kan. Aduh tuan-tuan, kesian tengok betul berhabis tuan-tuan. Yang jadi itu sampai isteri itu hantar surat no, hantar pada polis, pihak berkuasa tempatan, tolonglah ambil tindakan. Dia bukan apa, dan lepas itu dia buat lagi complicated. Dia siap dengan grill dia, dengan CCTV dia. Bila polis sampai kita sampai pam, dia nampak kat tu dalam pada dia buka pintu, yang toke tu tokan satu butang jadi komputer besok. Macam mana tuan-tuan nak tangkap? Susah tuan. Banyak orang tak tahu, main marah ya dalam Facebook tu. Penagih dana tu, bukan polis tu sampai seminggu tak tidur tu, duduk salah sama tu, mematikan orang tu. Sampai masuk silap warna apa? Ya Allah ponek. Iyo tuan-tuan. Itu sebab macam PKP ni kan. Apalah lanjut di PKP ni susah betul. Tuan-tuan fikir susah tuan-tuan ni. Tu ikat sepita tu meraung. Tuan-tuan tengok dah Datuk Seri Nur Hisham tu dapat Tan Sri, muka macam tu ya. Dia tak cuti daripada dulu tu. Iya tuan-tuan. Tu sebab kita fikir ada orang lagi susah ni. Tu cerita tadi yang judi tadi tu kan. Perubahan kau nak ada bila ibadah, ada perubahan pada tidak tanduk perangai kita. Yang ngumpet laju je. Samsul debat tu ramai tu. Samsul debat, aku dengar dia ada something dengan Aida Jebat. Jangan cakap mana tak betul, jangan sabun. Konon lah macam tu lah kan. Dan yang keempatnya tuan-tuan, mestilah dimulakan dengan niat. Sejajar apa yang Nabi sebut dalam peristiwa hijrah Nabi, mesti dimulakan dengan niat. Nah, ada juga disebut hijrah itu adalah al-muhajir hajaran manahallahu anhu. Mana orang yang berhijrah ni adalah buat benar-benar meninggalkan apa yang Allah tak suka. Sama juga. Manusia selalu sebut 3 perkara tapi buat 3 perkara. Apa dia? Pertama, dia selalu cakap dia hamba Allah tapi gama buat benda yang Allah tak suka. Kedua, dia selalu sebut rezeki daripada Allah tapi bila susah mulut mengulupu cari manusia ni. Dengan siapa nak tak tolong ni weh, matilah kita. Kawan kita dah telangkup dah ni. Dulu dia baik dengan kawan tu kontraktor besar. Sekali kawan tu kena tipu duit hilang, kawan ni tinggalkan dia. Barulah dia tahu kawan susah macam mana. Masa PKP ni kan, dia tengok berapa ramai orang hilang pendapatan tiba-tiba. Ada sahabat-sahabat yang penyanyi pelakon tu, ada seorang tu dah tahu dah job dia hari ni pagi 17,000, potang dapat 10,000, malam 15,000, esok tu dapat 10,000. Dia dah kira sebulan tu beratus ribu, sekali batal serontak. Tuan-tuan bayanglah tak menung kawan tu. Masa tu lah baru tahu, barulah dia cek simpanan, tak ada pula. Tu yang kereta besar, rumah besar, tak ada kebantuan untuk kami teh. Tuan-tuan marah, jangan marah, dia memang susah tu. Tu sebab kita ni kadang-kadang gama tengok gitu, ni tak ada, ni susah ni kenapa. Jangan cakap benda kita tak nampak. Yang kita nampak dia susah lah tu, sangka baik kan. Itulah dia
ujian tuan-tuan dan puan-puan. Jadi beribadah, jadi niat kerana Allah, lillahi ta'ala, kan? Dan begitu juga penyerahan kepada Allah ni, boleh tak kita? Adakah kita boleh serahkan kepada Allah? La haula wala quwata illa billahil azim. Aku ni tak ada daya ya Allah, kau juga maha kuasa, serah ke Allah Ta'ala. Hijrah zaman Nabi sebut tak ada lagi dah, yang ada hanya niat dan jihad. Perjuangan kita hari ini, dan perjuangan kita hari ini lagi getir dengan tibanya kemodenan dan juga kepesatan teknologi maklumat. Itu yang paling borek sekali, kan? Tiba-tiba kan setua-tua manusia ada grup WhatsApp, maklumat copek sampai macam tu, kan? Kadang-kadang ada orang, oh, malam ini jangan lupa hadir beramai-ramai, ada kuliah maghrib perdana di Madrasatul Islamiyah, pastikan hadir beramai-ramai, bawa sejarah masing-masing. Ini okey, sebab dia share maklumat yang baik. Yang seorang tu jangan hadir kerana dengar yang ada bom tu. Yang seorang tu pula ada. Tuan-tuan tengoklah, tu sebabnya media sosial ni kalau digunakan cara baik, baiklah, kan? Tu sebabnya kalau kita tengok orang luar, tengok kita ni, dia ukur kelemahan kat point kita, bukannya kat point dia. Dia kan tengok kekuatan dia, dia tengok kekuatan kita. Tu sebab orang Yahudi takkan takut dengan Islam selagi mana KPI dia, selagi mana jemaah subuh tak sampai 3 saf. Kita kat bandar-bandar besar dah tak ada masalah sepatutnya. Nak pula dah PKP ni, jarak-jarak ni senang betul dapat 3 saf ni, kan? Tapi maksud itu tak ramai lah, maksud dia tak ramai, dia tak takut. Kadang-kadang subuh ni lah tersimpan pelbagai punca rezeki yang tanpa kita sadar, kan? Firman Allah, orang-orang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka ialah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Surah At-Taubah ayat 20. Kalau ada masa, buka surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Allah beritahu, mahukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan? Lebih kurang itulah. Apakah perniagaan itu? Iaitu berjihad, berjuang di jalan Allah dengan 2 perkara. Pertamanya harta benda, yang keduanya diri sendiri. Samalah dengan surah Taubah tu, kan? Jadi mana kata harta benda, diri sendiri, tu yang jihad kita sekarang. Jihad diri sendiri, jaga perangai lah, akhlak, buat elok-elok, ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik, mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Itu aja. Tapi tang duit, sedekah. Daripada mana sumber yang kita dapat, ke mana kita belanjakan, itu penting. Nabi sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga, mana tak pernah cukup. Itu sebab Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan, bukan dengan miskin. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup, itulah orang paling miskin sekali sebenarnya. Ada orang kan, kayak dalam poket ini ada 500, dalam bank ada 5,000. Hui, lega dia tu. Alhamdulillah, syukur tak. Ada orang tu tengah gegaru sana, waduh panik. Kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta, rasa nak bunuh orang tu. Sebab apa dia cakap macam tu? Sebab dalam bank dia dah biasa ada 100 juta, sekali tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. Itulah dia. Itu sebab orang dulu-dulu okey je, mak ni mak 300, apa banyak mana kita bagi 300 kat mak kata banyak. Mak kita apa lagi nak, anak dah bagi macam-macam. Orang tua ni dia nak macam jiran-jiran ni dapat, dia nak je. Tu je. Orang sebelah tak cik apa, cik ayah kata kenapa? Dia senang betul lah dapur tak payah dia dah pakai cerit menjerit dah. Cik macam dia kawan tu pokak, kan berapa kali terbakar dapur tu. Kan dulu masak air ceret macam masak dah air kan. Macam mana pula mak cik ayah pakai apa? Dia pakai mesin air, tokan-tokan tu panih tu kau, melacu tangan dan wah mak. Dia nak air tokan-tokan toy sajuk, tokan-tokan toy panih. Saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak tajuk ceramah kita malam ni. Cukuplah saya sebut mesin air macam tu lah, kan? Kalau dia nak kena sebut, beritahu dia sudah tajuk ceramah macam ni kan.
Tapi memang tu ya mak. Jadi dah ada semua, TV dah bagi, pasang pula satu lagi tu yang decoder tu kan, pun saya tak nak sebut sebab dia tak taja ceramah malam ni. Jadi mana kata semua ada pattern tu, bagilah duit, cukup dah tu, dah lah tu, sebab dia syukur mak lah kan. Tu dia. Jadi perubahan kita tu. Begitu juga disebutkan juga hijrah itu adalah barang siapa yang berhijrah itu, termasuk juga kata Imam Nawawi adalah bertaubat daripada dosanya. Itu juga adalah hijrah. Azam dia bertaubat, iaitu sedar buat salah, berazam apa? Sedar buat salah, menginsafi Allah, aku tak nak buat lagi dah, berazam untuk tidak mengulangi perbuatannya, baru betul dapat betul-betul lah poin taubat. Betul dah taubat, betul baik lagi. Nabi kata sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Kau baik lagi, taubat lagi. Nabi kata lagi. Dan tak nak lagi dah, dan tak nak dah main nombor, dan tak nak, dan tak nak. Weh, sekali ya kawan tu lah cakap. Tak nak dan tak nak. Dan dah jumpa dukun tiang ni, confirm kono punya. Woi, hadiah first prize berapa? Dia tanya kan. Dah beli dia balik. Waktu semua tu. Itu Allah kenapa lah dan beli? Taubat balik sebelum. Berazam dengan kuat untuk tak nak buat. Kan? Begitu juga hijrah yang bernilai syar'i ini adalah hijrah kerana Allah. Sedangkan hijrah yang tidak bernilai syar'i adalah bukan kerana Allah, tapi hanya untuk perkara-perkara yang lain. Aku nak berubah, nak kurangkan berat badan aku, contoh, sebab biar badanku ringan, aku nak menghadap Allah sana. Barulah ada poin. Biar dia kurui. Kalau tidak tu daripada sujud nak bangka berdiri tu, la ilaha illallah, azab dia nak kurui. Kata Samsul Debat, ompek warna putih kena buang 2 minggu kurui. Apa dia? Nasi, gula, susu, topung. 2 minggu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Percaya cakap saya. Okey. Paling susah nasi. Orang kita ni paling susah nasi. Tak apa, I tak makan nasi, I makan mi. Topung, tak boleh. Mi tu topung. Oh, baru tahu. Makan lauk je. Air masak je. Lepas 2 minggu, okey. Tapi kalau lepas 2 minggu tu kita usik nasi balik, badan kita lagi copek naik daripada sebelumnya. Saya last makan nasi tadi, potong tadi. Kayak nasi Arab tu. Kan, sedap lah nasi Arab tu kan. Tapi mana kata diet biar niat kerana Allah. Semua kerana Allah. Aku lawa-lawa ni untuk suami aku kerana ini memang Allah Ta'ala suruh kita. Kalau lawa-lawa kerana suami, niat kerana Allah. Macam itulah. Betul-betul. Kan, ini tak ada. Biar dia buntang mata orang tengok dan biar apa? Tak ada buntang kan. Tua-tua lah kan? Tua lawa cara tua, biar lawa akik mata suami, sudahlah. Sebab suami dia tak apa-apa nampak pun kira lawa tu, nampak berkilat lawa tu, okey lah kan, apa masalah. Kita ni kena entah apa pun penyakit, buang penyakit tu pula. Tu pun azam tahun baru, buang tamak. Jangan tamak-tamak. Apa yang kita ada, syukur. Kita selalu sebut sabar separuh daripada iman, tapi tak ada siapa pernah tanya separuh lagi apa. Tak yo pula lah. Lekor dia ambil separuh yo. Sabar separuh daripada iman. As-sabru minal iman. Separuh lagi tak ada siapa tanya. Tak yo pula lah. Separuh lagi apa? Separuh lagi syukur. Nabi sebut amat menakjubkan umatku apabila diberikan nikmat dia syukur, diberikan ujian dia bersabar. Itu dia. Syukur, alhamdulillah. Walaupun beg duit dan ni RM5 ni harga dengan logo Liverpool, you'll never walk alone. Tapi alhamdulillah, walaupun beg duit kita tak semahal kawan tu, RM5,000 beg duit, bukan boleh masuk almari. Masa duit tebal dah tak boleh lipik dah. Nak belagak apa? Biarlah kereta dia kereta jenis Mercedes Benz, kereta dan Grand Liviva.
bukan Livina tu, Liviva 660. Syukur sebab bila servis tak mahal mana tu. Nampak tak? Biarlah dan naik kapal terbang, dia duduk business class dan duduk ekonomi. Syukur sebab masa berlapis, masa mendarat sama. Belum pernah lagi pramugara tu ngomong kita akan mendarat sebentar lagi kepada penumpang kelas ekonomi, sila terjun sekarang. Mana ada, tak ada kan. Nampak tak? Kita yang ramai memikirkan syukur tu syukur. Biarlah bini aku ni kuat membebel, tapi syukur kerana paling tidak dia ada kat rumah. Orang perempuan ni kalau dia membebel tu okey tu mana dia sihat. Ada senyap tu lagi parah gitu. Mahal ni. Ya, biar dia bising. Hobi orang perempuan kat rumah adalah berceramah walaupun tak ada tajuk macam tu. Biar dia. Kan? Biarlah, tak ada masalah. Banyak kain nak lipek, la ilaha illallah. Bila lah nak ada misal lipek kain ni, syukur tu tanda kita ada pakaian. Baru tampah tahun lepas dah tak muat. Ya 3 bulan PKP. Makan tidur tengok TV. Lepas 3 bulan badan macam pelampung. Dah tak muat pakai. Alhamdulillah tu tanda cukup makan. Nampak tak? Macam tu ya. Hai laki dia ni tidur berdongku lah dah. Memakak tak pek tidur. Syukur. Sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Ambil point tu. Anggaplah besok ada satu makcik tu, tak ronga dah bunyi laki makcik pun lah makcik soda yang pakcik kau dah tak ada. Sementara ada tu biarlah deh. Macam-macam bunyi kan. Bahal lah untuk dia ni yo. Dia ponek. Iyo. Kan cakap orang tu termasuk je bercakap ni. Bila dah ponek macam-macam tuan-tuan. Syukur kan. Jangan berhenti meminta daripada Allah, kerana Allah tak pernah berhenti memberi kepada kita sampai bila-bila. Minta kepada Allah. Dalam surah Al-Ankabut menyebut solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Apa-apa pun jangan lupa solat number 1. Sebab akhirat besok nombor 1 akan ditanya solat, bukan benda lain. Jaga solat, terjagalah semua insya-Allah. Salat tiang agama, salat tu imaduddin kan? Salat tu tiang agama, insya-Allah barulah jaga rumah tangga sekali insya-Allah kan. Ya. Jadi saya fikir bila berbunyi itu mungkin tu tanda-tanda nak habis lah tu, signal tu kan. Dia macam tahu-tahu ya kan. Dia memang tak cukup. Boleh tak ni? Boleh tak? Boleh. Jadi macam mana pun berubah ke arah yang lebih baik. Jangan berhenti baik-baik. Kadang-kadang kita ingat ada ni banyak dosa. Jangan fikir dosa tu lagi dah. Dosa dah sudah. Sekarang ni buat kebaikan sebanyak mungkin, mudah-mudahan Allah terima untuk cuci dosa-dosa kita yang dulu-dulu. Kan? Dan kemudian dosa jangan dibangga-bangga pula. Abah kau mari depa bono tak buat. Jangan cerita dengan orang. Cukup-cukup tu. Kan? Buat yang terbaik. Kadang-kadang tak ada siapa manusia yang sempurna. Tetapi apa yang Nabi ajar adalah niat dan akhlak kita ni kita nak ubah jadi lagi baik. Macam tadi ada anak kita ajar dia sayang Nabi kan, kita buat kan. Keluarga kita ni kita terapkan sayang Nabi dengan cara apa? Pertama dengan sebut nama Nabi selalu. Inna apa dia sebut? Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Sebut nama Nabi selalu dengan cara selawat. Itu pun satu amalan yang ringan tapi orang kita susah nak buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali kita berselawat ke atas Nabi, 10 kali Allah dan malaikat berselawat ke atas kita. Apa maksud selawat? Mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi, maka Allah dan malaikat akan mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Sikit, kenapa dikatakan manusia yang tak berselawat ke atas Nabi itu kedekut? Kenapa? Sebab kalau buka dalam kitab Mukasyafatul Qulub pada Imam Al-Ghazali, di bawah tajuk cinta kepada Muhammad kan, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, digambarkan bahawa
apabila satu umat Muhammad berselawat ke atas Nabi, maka Allah perintahkan malaikat menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah. Dia menyelam ke dalam kolam nur arasy Allah tu, bila dia naik ya, bayangkan saiz malaikat ni, kepala tu sampai ke bawah arasy, kaki sampai ke dasar bumi yang ketujuh, sayap belah kanan tutup bahagian timur bumi, sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi. Bulu-bulu menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Besar tak? Sekali selawat, bila malaikat ni diarahkan oleh Allah menyelam ke dalam lautan kolam nur tu tadi, bila naik dia menggibas-gibaskan sayap, maka tertitislah satu titisan nur pada bulu-bulu yang banyak tadi. Dan setiap satu titisan itulah malaikat mendoakan kesejahteraan dan keampunan untuk orang yang berselawat. Berapa banyak tu? Satu kali selawat. Banyak kan? Tapi itu pun pemalih. Ya. Doa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, orang lelaki hanya untuk Nabi saja. Kalau nama kita Muhammad, bini panggil tang dapur, Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan, hanya untuk Nabi saja. Jangan pukul rata lah dia bangsa lugu kan. Tu pertama, sebut nama Nabi selalu, sallallahu ala Muhammad. Yang perarakan yang kita pergi itulah, yang sebelum ni buat kan, perarakan itu sebenarnya tu tak ada apa, tapi perjalanan kita, aku berarak ni, berjalan ni kerana Allah ni nak tunjuk sayang aku kat Nabi, dapat pahala. Wa sallallahu ala Muhammad, ini baju baru nak sepapan tambah pemalih selawat. Ada satu tu play pula tu, bawa ke didukung dengan satu player tu, semua main pemalih waktu selawat. Kedua, hidupkan sunnah Nabi, tu pun tanda sayang Nabi. Bila salawat, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak orang yang banyak salawat kepada aku. Yang kedua, hidupkan sunnah Nabi. Nabi sebut, faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku dalam syurga. Itu pertama. Kedua, bihubbi ahli, menyayangi ahli keluarga Nabi. Kedua, baca buku sirah. Isteri Nabi siapa? Walama Aisyah, Siti Khadijah, entahlah, dua ya tahu. Anak Nabi 7, siapa dia? Entah kan. Cucu-cucu Nabi Hasan Husin, tu ingat orang dia. Yang ketiga, biqiraatil Quran, baca Quran. Nabi dah pesan kan, dalam, ingat tak khutbah takhir Nabi, Nabi kata, aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Barang siapa yang berpegang kepada kedua-duanya, nescaya dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara kesimpulan, tu tanda Nabi tu. Kesimpulannya, niat merupakan penentu atas nilai suatu ibadah yang kita buat. Jadi pastikan kita perbetulkan niat kita. Setting nak kena betul. Yang kedua, ingat, hijrah nilainya bukan hanya dengan cara, bukan cara saja, tapi mesti cara dan nilai. Dan nilaikan kita tu adalah berdasarkan niat yang saya sebut pada awal tadi. Dan begitu juga hijrah secara fizikal ada secara perpindahan kita satu tempat ke tempat lain, tetapi hijrah mutlak adalah perubahan sikap daripada yang kurang baik menjadi baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik, terutama dalam perjuangan membela agama Allah dengan dua perkara yang disebutkan tadi, iaitu dengan harta benda dan diri sendiri. Surah As-Saff tadi sebut perniagaan yang menguntungkan membela agama Allah dengan harta benda dan diri sendiri. Maknanya dengan nak buat surau, dengan tabung sumbangan untuk Madrasatul Islamiyah, tauhid bagi. Jangan fikir panjang, bagi, sebab besok belum tentu lagi hidup, bagi. Dan Allah janjikan dalam surah As-Saff tu 4 keuntungan. Pertama, keampunan dosa-dosa. Kedua, syurga adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai, indah dan cantik sungguh. Ketiga, Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan. Dan yang keempat, Allah akan memberikan kemenangan, yang mana kemenangan itu cepat masa berlakunya. Rajin-rajin kita sedekah, mudah-mudahan copeklah kita dalam hashtag kita mesti menang. Kita mesti menang menentang penyakit coronavirus. Belum rodo lagi, tiba-tiba siwa gangga keluar.
tiba-tiba keluar pula virus D berapa? D apa tak ada nombor, dah macam durian dah confused pula kan. Tak lama masuk keluar durian jenis si barang gas, payah tu. Tapi itulah dia, Allah akan bagi kemenangan pada kita. Jangan putus asa, membantu satu dengan yang lain. Ingat saya kata, InsyaAllah itu yang akan membantu kita. Jadi tuan-tuan muslimin, berubahlah kita, mudah-mudahan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu saja daripada saya. Minta maaf banyak-banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Benda kurang itu berpunca pada kelemahan saya sebagai manusia biasa. Kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.